Peranan kerajaan yang seterusnya dalam mewujudkan hubungan etnik yang harmoni adalah melalui kebudayaan. Hal ini kerana lahirnya kebudayaan nasional yang akan membangkitkan kebudayaan yang menjadi hak milik bersama rakyat tanpa mengira agama dan juga kaum serta wilayah. Bukan itu sahaja, hal ini juga menjadi asas pembinaan jati diri nasional dan juga perpaduan negara. Selain daripada itu, kebudayaan juga melambangkan imej negara. Kebudayaan nasional juga berpandukan kepada 3 prinsip dalam dasar kebudayaan kebangsaan Malaysia. Yang pertama, kebudayaan kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan juga wajar boleh diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan Malaysia. Yang terakhir, Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Hai, saya Arif. Saya akan membincangkan tentang peranan kerajaan dalam aspek ekonomi. Antaranya ialah pengimbangan taraf sosioekonomi antara kaum dan wilayah. Hal ini perlu diusahakan tanpa merugikan mana-mana pihak. Penjelasan yang sewajarnya hendaklah diberi oleh semua pihak supaya salah anggapan dapat dibetulkan dan dapat dibendung. Seterusnya ialah program untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan dilaksanakan tanpa mengira kaum. Hal ini boleh mengeratkan hubungan masyarakat berbeza kaum secara langsung. Yang terakhir pula ialah kerajaan hendaklah menggalakkan sektor swasta untuk memainkan peranan yang lebih aktif dalam usaha menyimbangkan kedudukan sosioekonomi antara kaum dan usaha mengurangkan pengenalan kaum dengan aktiviti ekonomi tertentu. Saya akan menerangkan peranan kerajaan dalam aspek pendidikan. Di peringkat sekolah rendah, kerajaan boleh menekankan subjek yang berkait dengan etnik dalam Malaysia. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justru ternyata anak muda akan mewarisi kepimpinan negara pada masa akan datang. Seterusnya, pihak kerajaan boleh menekankan dalam aspek kurikulum di PTA, PTS ataupun di seluruh pusat pendidikan di Malaysia agar pelajar-pelajar boleh mengerat silaturahim, mengenali persekitaran dan memahami yang Malaysia kaya dengan etnik-etnik yang berbeza. Yang terakhir adalah guru-guru dan pensyarah yang mengajar tidak boleh bermain dengan isu politik, isu semasa yang menimbulkan kekeliruan dalam pelajar. Justru Kementerian Pendidikan Malaysia harus mengambil tindakan ataupun mengetat undang-undang agar guru-guru dan pensyarah lebih profesional dalam mengajar agar dapat memupuk nilai sebenar dalam kalangan pelajar yang etnik Malaysia sebenarnya ada kelebihan daripada kekurangan. Thank you. Salam sejahtera. Saya Dira Luna Malson. Saya merupakan first year HG00 Software Engineering dan saya akan menghuraikan bagi peranan kerajaan dalam aspek agama. Yang pertama bagi peranan kerajaan dalam aspek agama adalah semua rakyat bebas menganut agama masing-masing walaupun Islam dijadikan agama rasmi dan persekutuan. Yang kedua, ia selaras dengan peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan dan rukun negara. Dan yang ketiga dan terakhir, sensitiviti agama haruslah dipelihara dan perlembagaan sesuatu agama kepada penganut agama lain tertakluk kepada peruntukan mengenainya dalam perlembagaan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Mak dan saya akan membentangkan tentang pengujuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Pada 13 Mei 1969, tercetusnya satu peristiwa buruk di mana satu rusuhan kaum yang mencerminkan masalah perpaduan antara rakyat telah berlaku di Malaysia. Oleh itu, pada 1 Julai 1969, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah ditubuhkan di bawah perintah Majlis Gerakan Negara untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan di Malaysia. Misi dan objektif Jabatan Perpaduan Negara
adalah untuk mengurangkan pergaduhan antara kaum, meningkatkan dan memelihara keharmonian masyarakat, serta menjadi pihak tengah dalam membantu menyelesaikan masalah antara masyarakat dan juga untuk menjadi insan yang dihormati. Untuk mencapai misi dan objektif tersebut, Jabatan Perpaduan Negara berperanan untuk mendidik masyarakat untuk cinta perpaduan, memelihara, mengekal dan meningkatkan perhubungan antara kaum, mewujudkan keharmonian negara, dan akhir sekali memberi cadangan dan langkah-langkah dalam mengurus perpaduan negara. Kesimpulannya, dengan penubuhan Jabatan Perpaduan Negara, ia boleh dilihat bahawa kerajaan Malaysia hendak memberi kesedaran kepada rakyat betapa uniknya perbilangan kaum dan etnik yang terdapat di Malaysia agar peristiwa seperti rusuhan kaum 13 Mei 1969 tidak berlaku lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yusrin bin Karim pada hari ini akan membentangkan mengenai peranan kerajaan dalam aspek politik persefahaman untuk mengekalkan keharmonian hubungan etnik. Antara peranan yang pertama ialah melalui Perlembagaan Malaysia. Melalui Perlembagaan Malaysia, persetujuan termaktub dalam bentuk lambang-lambang negara, hak setiap kaum, kuasa kerajaan negeri dan persekutuan. Perlembagaan Malaysia ialah sebagai wahana bagi segala pemupukan identiti nasional, perpaduan antara kaum dan keturunan serta integrasi antara wilayah. Seterusnya ialah apabila kesedaran wujud, bangsa Malaysia akan menjadi semakin mantap dan semangat perkauman dan kewilayahan menjadi cair. Dengan sendirinya, pertubuhan kebangsaan yang mempunyai keahlian merentasi kaum akan muncul. Seterusnya ialah langkah keselamatan dan undang-undang memainkan peranan penting dalam mengawal dan mencegah pertubuhan yang memperjuangkan kepentingan satu-satu kaum atau agama daripada melakukan kegiatan yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum dan menggugatkan kestabilan politik dan negara. Akhir sekali ialah peranan kerajaan dalam bentuk pembentukan parti-parti politik antara kaum dalam satu acuan perikatan. Contohnya, Parti Barisan Nasional BN yang dianggota oleh beberapa parti komponen yang lain dari pelbagai kaum dan etnik. Sekian, terima kasih. Strategi penggunaan bahasa kebangsaan turut menjadi peranan kerajaan dalam membentuk hubungan etnik yang harmoni. Pertama sekali, perlembagaan telah memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan akan terus dilaksanakan bagi mengembangkan kemajuan serta penggunaannya dalam semua bidang. Bahasa Melayu ialah bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang berfungsi sebagai alat menyatu padukan rakyat berbilang kaum di negara kita. Hal ini kerana penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara sebuah kaum dengan kaum lain dapat diwujudkan tanpa sebarang prasangka. Aspek penting dalam menyatukan rakyat mengikut penggunaan bahasa Melayu adalah melalui pendidikan. Jelaslah bahawa penggunaan satu bahasa kebangsaan merupakan satu strategi yang amat berkesan dalam mewujudkan hubungan etnik yang harmoni.